Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika di luar sana. Hari ini kita nak membincangkan satu lagi tajuk yang menjadi misteri. Tapi sebelum tu, tolonglah subscribe dulu. Subscribe, tekan loceng, video tu tekan like dulu. Okay, sebelum ni kami dah ada buat ulasan pasal tu, push start button tu nak tekan sekali ke nak tekan 3 kali. Okay, dalam komen tu ada yang minta, ada lagi satu benda Bang Jaafar nak kena ulas ni. Sama ada ni, yang berhenti dekat traffic light ni nak tekan D ke nak tekan N. Betul juga, rupa-rupanya ramai yang tak tahu. Jadi hari ni sekali lagi kami menjemput Dr. Hasbullah daripada channel Hasbullah Syarah untuk mengulas tentang isu ni. Okay, tanpa membuang masa lagi, jemput Doktor. Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok kalau kita pakai kereta automatik masa berhenti dekat traffic light, perlu tak kita pergi ke gear N ataupun boleh biar dekat gear D? Selama ni korang buat macam mana? Ada kesan buruk ke kalau tersilap gear ni? Okey, jom kita tengok. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Jaafar dengan tim mekanika sebab sudi jemput saya dari channel Hasbullah Syarah untuk berkongsi sedikit sebanyak pasal teknologi automotif dengan anda semua. Okey, jom sambung. Pertama sekali kita tengok macam mana susunan gear untuk kereta automatik ni. Ini saya terangkan yang susunan paling biasa lah dan paling banyak kita guna. Okey, di atas hujung sekali kita ada P iaitu gear parking. Kemudian turun ke bawah P kita ada gear R iaitu gear reverse. Selepas tu kita ada N atau neutral dan akhir sekali kita ada D atau drive. Ada kereta yang ada lagi dekat bawah D iaitu gear yang lebih rendah. Ikut brand lah, ada yang guna L ataupun low gear dan ada yang letak nombor 2 atau nombor 3. Kalau kereta saya pula contohnya memang tak ada, hanya ada P, R and D saja. Bagi saya pemanduan automatik dengan manual ni bila kereta tu dah bergerak sama je, cuma biasalah kalau kereta manual kita kena tukar gear. Tapi prosedur yang paling berbeza sekali adalah waktu berhenti. Kalau kereta manual bila kita berhenti biasanya kita kena free gear dan tekan brake, betul tak? Kalau tak free gear kita kena tekan clutch, kalau tak enjin akan mati. Okey, yang paling berbeza adalah kalau kereta auto walaupun kita dalam gear D, enjin tak mati kalau kita berhenti dan tekan brake. Tapi kalau kita lepas brake, kereta automatik ni dia akan creep ke depan. Creep ni maksud dia kereta akan bergerak ke depan dengan perlahan. Baik, creep ni sebenarnya merupakan satu feature yang sengaja dibuat untuk memudahkan kita bergerak dengan perlahan. Sebab untuk drive kereta ni sepatutnya kita guna kaki kanan saja tau. Kaki kiri tak boleh guna sebab nanti bila nak drive manual, kaki kiri kita akan confuse. Jadi bayangkan kalau kita nak bergerak ke depan sikit saja. Kalau kereta kita tak ada creep tadi, kita kena tekan minyak sikit, lepas tu tekan brake. Kalau dalam jam yang teruk, penat juga nak tekan minyak, lepas tu nak tekan brake, nak tekan minyak, nak tekan brake berpuluh-puluh kali, betul tak? Baik beli kereta manual je kalau macam tu kan. Jadi kalau kita menunggu dekat traffic light contohnya, disebabkan creep ni lah orang risau sebab seolah-olah kalau kita tak bergerak dan kita tekan brake, tapi kereta dalam gear drive, seolah-olah macam kereta tu nak bergerak ke depan tapi kita tahan dia guna brake. Jadi bila lama-lama takutlah brake ni akan rosak. Jadi sebab takut brake ni rosak, orang pun pergi ke gear N. Bila tukar gear N, kereta kita dah tak rasa lagi nak creep ke depan sebab gearbox dah disengage dengan enjin. Tapi bila buat macam ni pun ada pula orang cakap kalau berpuluh kali kita buat macam ni, lama-lama rosak pula gear tu sebab asyik tukar gear je. Inilah dilema dia sekarang. Korang sendiri buat macam mana? Ada ke cara yang memang betul dan tepat untuk kita tunggu di traffic light ni? Baik, macam yang saya sebutkan pasal creep tadi. Creep ni dia adalah satu feature tau. Maknanya memang engineer sengaja buat untuk memudahkan kita bawa kereta. Dia bukannya satu kelemahan sebab ada orang kata kalau kereta automatik ni torque converter dia tak disengage dengan enjin, sebab tu kereta ni dia terpaksa bergerak ke depan. Ini tak betul tau sebab kalau nak bagi kereta tu tak bergerak pun, diorang boleh je buat sebenarnya. Tapi sebab nak bagi kita mudah bergerak perlahan, mudah nak keluar masuk parking, kalau berhenti dekat tengah-tengah bukit tu pun kita tak terasa macam kereta tu nak berundur. Jadi diorang sengaja bagi kereta automatik ni boleh creep ke depan. Jadi kalau creep ni dia adalah design intent ataupun memang dia dicipta untuk mudahkan kita.
Sistem lain macam sistem brake pun pastinya boleh tahan dengan daya creep dekat tayar kereta kita tu. Jadi kalau dalam trafik yang berhenti sekejap-sekejap ataupun dekat traffic light, tak ada masalah kalau kita nak tinggalkan dalam gear D dan tekan brake. Cuma bagi saya ada satu kelemahan lah kalau gear kita dekat D, iaitu kaki kita yang jadi lenguh kalau tekan brake lama-lama. Dan kalau kita terlepas secara tak sengaja, kereta memang akan creep, dan kalau rapat sangat dengan kereta depan, memang kena lah. Lagi satu, kalau kita duduk depan sekali dekat traffic light dan motor-motor pun kerumun depan kereta, biasanya motor ni kalau banyak-banyak dia akan duduk rapat betul dengan kereta. Kalau saya bila jadi macam ni, saya akan masuk N dan tarik handbrake. Sebab saya tahu kalau saya terlepas sikit je brake masa gear tu dekat D, mesti kena punya motor ni. Motor pula kalau kena sikit, memang sakit. Dia tak kira salah siapa, tetap sakit. Okey, jadi selain dari kelemahan ni, tak ada masalah untuk kita kekal dalam D dekat traffic light. Tapi macam mana pula kalau kita nak pergi ke gear N? Akan rosak tak gear sebab wear and tear ni? Baik, bila kereta kita berhenti, enjin kita berada di RPM yang rendah dan tak ada load. Load ni maksudnya beban. Contohnya kalau kita naik bukit dengan turun bukit, walaupun dekat RPM yang sama, speed kereta kita waktu naik bukit akan lebih slow dari turun bukit. Maknanya load untuk naik bukit tu tinggi lah. Jadi waktu berhenti, load ni tak ada pun. Kalau ada pun sikit sangat. Dan sistem gear kita ni boleh handle load yang jauh lebih tinggi daripada load masa kita berhenti. Jadi sebenarnya nak tukar dari drive ke N waktu berhenti ni tak adalah memberi kesan buruk kepada gearbox. Wear and tear tu kalau ikut logik akan sentiasa ada, tapi dalam keadaan load sikit ni, wear and tear tu akan berlaku sikit sangat dan akan mengambil masa yang sangat lama untuk dia haus. Mungkin sampai habis hayat kereta tu pun dia tak haus-haus lagi. Apa maknanya dekat sini? Maknanya kalau anda dekat traffic light yang kena tunggu lama, tak ada masalah untuk masukkan gear ke neutral. Kalau saya, bila saya lenguh kaki tekan brake, saya akan masuk neutral dan tarik handbrake. Lagi-lagi kalau traffic light yang ada countdown tu, kalau saya tengok kena tunggu sampai 100 saat, memang saya akan masuk neutral dan tarik handbrake. Dia tak merosakkan kereta. Lagi satu, kalau anda perasan, untuk gerakkan gear dari drive ke N, kita tak perlu tekan apa-apa button, hanya perlu tolak saja dan dia tak akan terlajak sampai ke R. Sebab kalau nak masuk R, mesti kena tekan button dekat gear tu baru boleh masuk. Jadi tak ada kemungkinan untuk kita terlajak terus masuk ke R. Jadi tak perlu risau kalau anda nak bergerak dari D ke N, tolak je. Cuma macam biasa, ada juga kelemahan lain kalau masuk gear neutral ni. Sebagai contoh, kalau saya dekat traffic light, dekat belakang saya tak ada kereta, saya akan kerap tengok cermin pandang belakang tu, takut-takut ada kereta yang datang laju dan tak perasan ada traffic light dekat situ. Ini memang bahaya. Okey, dalam situasi ni, kalau gear kita dekat N, maka untuk jalan, untuk elak kereta tadi, kita kena masuk D, lepas handbrake baru boleh tekan minyak. Betul tak? Kalau kita memang dekat D tadi, kita boleh terus tekan minyak untuk mengelak. Kira reaction time kita akan lambat sikit lah kalau ada emergency macam ni. Tapi kalau dah ada kereta beratur kat belakang saya, kurang sikit risau. Sebab pertama, memang saya tak boleh nampak jauh ke belakang. Dan satu lagi, saya assume tanggungjawab orang belakang lah pula untuk tengok belakang dia. Tapi praktis saya sendiri, selalunya saya akan masuk ke N dan tarik handbrake. Mungkin dah makin tua, kaki cepat lenguh kalau tekan brake lama-lama. Dan generally memang saya rasa lagi selesa kalau dah tarik handbrake. Tapi janganlah pula pergi dekat parking gear, jauh sangat tu. Lagi banyak nak kena shift gear. Parking gear ni hanya untuk parking saja. Jadi korang sendiri buat macam mana? Stay dekat D ke atau pergi ke N dan tarik handbrake? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Dah jelas sekarang? Maksudnya apa? Maksudnya dua-dua pun boleh. Nak stay dekat D boleh, nak stay dekat N pun boleh. Okey. Tapi kalau tanya pada saya, dia bergantung pada kereta apa yang saya bawa. Contohnya kalau kereta tu ada function auto hold, yang brake elektronik ada auto hold, memang saya akan stay dekat D, saya tak tekan brake sebab tak perlu tekan brake lah. Okey, contohnya kalau saya bawa Pro 2 Alza VTEC Tech. Okey, yang itu kebiasaannya memang saya masuk N dan saya tekan parking brake sebab parking brake Alza dekat kaki, sebab saya memang malas nak tekan brake.
Apatah lagi bila berhenti dekat traffic light yang paling lama di atas muka bumi itu, iaitu traffic light di TTDI Jaya yang ada nombor 199 tu. Memang paranoid betul kalau sampai situ. Jadi terpulang kepada masing-masing. Kalau siapa yang berhenti kat TTDI nak tekan brake sampai besok pagi pun tak ada masalah, kan? Jadi itulah saja tajuk kita pada hari ini. Pada siapa yang masih tak jelas, masih nak komen kat bawah tu, komen. Kalau ada pertanyaan atau isu-isu lain yang minta Dr. Hasbullah untuk ulas, bagi dekat komen dekat bawah tu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Mekanika, subscribe sekali channel Hasbullah Syarah. Best tau channel dia, banyak benda-benda teknikal. Bye, jumpa lagi.